Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam kita merangkap, Tuan Pengerusi kita pada hari ini. Kita doakan Tuan Imam kita panjang umur, murah rezeki dan tetap imannya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib, ahlul bait Nabi yang ada dalam majlis ini yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya hormati dan saya sayangi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita doakan supaya perhimpunan kita pada malam ini di rumah Allah dan di kalangan orang-orang soleh, dan saya yakin ada di kalangan kita wali-wali Allah. Dengan berkat semua tadi itu, yang pertama kita mohon agar Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, kita doa minta Allah supaya sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang ketiga, kita doa supaya Allah sudi untuk mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang keempat, kita minta dan mohon agar Allah lapangkan dada kita, hati kita, ikhlas kita. Mudah-mudahan majlis ilmu kita, saya manfaat, tuan-tuan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah, khair. Tuan-tuan main duduk dekat-dekat sikit boleh? Saya tadi meja dia bagi tinggi sangat. Tuan-tuan main dekat-dekat syok juga. Kita saya takat tu boleh. Main sampai sini tu. Baik. Kira hang sat lagi tengok kalau betul kena, tak kena. Marilah kita mula majlis. Ibu-ibu tengok saya kat TV tu kan? Tak menyala? Oh, tak ada tayangan kat TV? Macam mana nak buat? Haji, boleh tak kalau semua sana main duduk belakang ni, kita bagi perempuan sana? Okey, boleh? Boleh? Mai Hajah, mai depan, mai duduk tak boleh. Jalan pelan-pelan, tak apa, pelan-pelan, tak kalut. Minta izin lah Haji nah, maafkan saya. Bukan tunjuk pandai, bagi syok ya nak mengaji ya.
Hai, Haji Mahmi ada program 30 minit Ustaz Don kan. Tu director dia lama dah Haji dah. Ada sini. Ustaz Don. Baik, marilah sama-sama kita mula majlis ilmu dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan pada saya hari ini, kita pasti diuji. Maknanya ikut baca tajuk nak habaq kata Allah akan perah kita betul-betul. Kok mana pi kiri kanan lurus bengkok tu atas kita. Sama macam mana kita ambil peperiksaan dalam classroom. Bila periksa, sebelum nak periksa, cikgu akan bagi kat kita tempoh baca buku. Kalau bahasa kita kata study week, yang mana jaranglah kita guna sepenuhnya. Jaranglah study week ni, entahlah time tu lah tengok cerita sedap, tang tu lah rasa pergi berjalan lazat, makan pun time tu rasa kenyang. Study week lah. Jadi Allah bagi, cikgu bagi kita study week. Lepas study week kita akan ambil exam. Bila kita ambil exam, ambil exam, Allah tak tahu jawab betul ke tak. Jadi lecturer, cikgu kita akan jalan sebelah kita di jalan. Tengok. Jalan tengok. Dia boleh bagi jawapan tak? Mana boleh, kalau dia bagi jawapan kat kita tak adil lah orang lain jawab. Macam itulah Allah. Bukan masa kita diuji tu kata Allah tak ada, dia ada, tapi dia tak boleh bagi jawapan. Dia dah bagi Quran suruh baca, dia dah bagi hadis suruh baca. Macam cikgu tadi ya, dia jalan dia tengok cikgu ada tak dalam dewan periksa? Ada. Siapa kata cikgu tak ada? Tak ada. Kalau cikgu sudah tidur, mari kita main lah. Cikgu ada, cikgu jalan tengok. Kawan ni tulis tu antara benda yang kalau saya waktu exam paling tak suka kalau cikgu lalu. Pasal dia dah tahu dah kita bodoh ke cerdik. Pasal dia tengok kita jawab lah, kita nak jawab. Dia tengok bodoh punya budak ni. Tu boleh saya stres ke dia. Jadi cikgu main tutup kan. Takut. Cikgu tengok boleh bagi jawapan kan? Boleh. Kalau dia bagi jawapan kat kita seorang, orang lain tak dapat jawapan macam mana? Habis tu bila nak tahu hari kiamat lah, baru tahu betul ke salah. Cuma exam learning ni dia bagi buku rujukan. Dia bagi buku rujukan dekat kita. Maknanya sambil jawab boleh rujuk. Saya tak tahu macam kelas account ke kelas apa, admit ke apa, dia bagi buku kita boleh tengok jawapannya apa, boleh tolong kira bagi. Tu je. Nak tahu betul ke tak? Ujung. Allah jenuh oleh lagu tu. Habis tu semua orang kata dia betul. Bila jadi lagu tu, Allah kata dah, dalam hidup ni aku bagi ketua kelas, dia aja yang betul. Nak kena jenguk tengok dia, boleh tiru dia punya jawapan, mesti betul. Itulah Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tajuk kita hari ni, kita pasti diuji. Ni tak masuk tajuk ni, baru nak habaq kata maksud tajuk mungkin nak lagu tu lagu kan. Bila kata lagu tu, jadi maknanya bukan saya ni bukan orang yang betul lah. Dengan ilmu saya yang cetek ni susahlah nak cerita banyak kan. Saya ambil kat tuan-tuan benda-benda penting yang ada dalam Quran aja. Jadi kita sampai kepada jalan, kita baca ayat Quran. Apa Quran kata, tu kita pakai. Apa ada dalam hadis, tu kita pakai. Yang lain tak ada lah.
Susahlah saya nak main kat tuan-tuan. Tuan-tuan, formula hidup ada 5. Payah. Hak tu kena orang lama boleh lah. Jadi saya pakai macam tu. Jadi cara saya, pertama sekali saya akan cerita kat tuan-tuan satu kisah. Nama kisah ni Hadisul Ifki. Nama hadis ni Hadisul Ifki. Tuan-tuan boleh sebut? Saya ulang balik. Hadisul Ifki. Cuba sebut. Nama Hadisul Ifki macam tak biasa dengar. Tapi sebenarnya cerita tentang Siti Aisyah yang difitnah dengan Sayyidina Safwan. Itu kita cerita yang tu. Habis cerita tu, makna kita dah cerita dah peristiwa. Mesti ada hikmah dalam tu. Jadi nak ambil hikmah dia, kita ambil ayat Quran. Sebab Quran dengan Rasulullah mesti tak bercanggah. Jadi kita tengok Allah kata apa dalam Quran? Dalam cerita ni ada. Baca lagi. Betul dalam cerita ni ada. Kita buat lagu tu. Boleh? Senang? Senang. Okey. Au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ibu kita Ummul Mukminin, yang beliau ini difitnah. Kata Siti Aisyah, menjadi kebiasaan Nabi bila nak keluar daripada Madinah, nak pergi musafir, Nabi mesti akan cabut undi. Nak tengok musafir dengan isteri yang mana satu. Bila kata lagu tu cabut undi, rezeki jatuh kat siapa? Jatuh kat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi seronoklah Siti Aisyah jalan dengan Nabi. Ini adalah waktu awal dulu ketika Islam masih start kembang dalam bukanlah ketika Rasulullah nak wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi seronoklah Siti Aisyah. Ingat peristiwa ni dia berlaku dalam 10 tahun lah. 53 umur Nabi sampai 63 Nabi wafat. Okey? So dalam lingkungan tu mungkin 5 tahun, mungkin dalam tu. Jadi seronoklah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha dapat jalan dengan Nabi. Bila jadi lagu tu, rombongan pun pilah perang. Siti isteri Nabi, kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, biasanya akan bertugas jadi jururawat atau tukang jahit. Mungkin baju perang ada koyak ke apa, dia tolong jahit, atau kalau kena dia tolong bubuh ubat. Okey. Habis-habis perang apa semua selesai, maka rombongan pun balik. Baik. Bila rombongan balik, jadi tentera, Nabi, Siti Aisyah dengan Nabi ada atas satu tunggangan. Ada dia punya rumah dia lagu tu dia ada tu, tutup semua. Sebab kata Siti Aisyah, masa tu dah turun dah ayat tentang hijab tutup. Jadi aku daripada duduk naik saja tu, dia jadi duduk atas pelantak, tutup dengan kain. Tak nampak duduk kat dalam, duduk dalam. VIP lah orang kata. Kalau hari ni bahasa tinted gelap. Bagi mudah faham bahasa, tinted gelap. Maksud duduk baca tak faham kan? Tinted gelap. Tinted gelap. Ni jalan. Jadi cara dia bukan ni, dia ada kaedah dia macam mana nak letak benda tu atas unta. Lepas tu ada kaedah dia cara. Siti Aisyah duduk dalam tu. Dalam hadis yang lain, ni tak kena mengenal dengan tajuk, tapi habaq saja alang-alang dah lintah. Nabi akan jenguk dalam pelantak tempat Ummul Mukminin duduk. Nabi akan tanya, okey ke? Perjalanan okey ke? Kalau saat lagi ada dok bawa laju, Nabi akan tegur dekat tukang bawa tu, jangan laju sangat. Hang tengah bawa, istilah dia ni, Nabi guna perkataan kaca-kaca yang cantik. Nabi akan gunakan istilah untuk isteri Nabi dalam kenderaan. Nabi kata, bawa pelan-pelan sikit. Hang tengah bawa kaca-kaca yang cantik, depa fragile, takut pecah. Bawa elok-elok, Nabi akan guna istilah lagu tu. So itu standard lah macam kita lah. Bila kita bawa kereta, sunnah dia tanya, you okay ke? Nak berhenti ke? Itu istilah untuk hari ini. Bawa sampai semua berhenti rehat di RNR. Ni semua saya guna bahasa kita, jangan cari dalam hadis tak jumpa. Kalau ada setengah orang dia betul bendui.
Bila kita duduk ni, dia kata, hampa duduk dengar Ustaz Don duduk cakap bahasa yang tak ada dalam hadis. Memanglah, ni cerita. Kalau saya baca hadis biji-biji, jenuh lah nak baca. Ini kita cerita bagi mudah bahasa. Dia kata, tengok Ustaz Don, abang kata, buh tinted lah apa. Bahasa hari ni bukannya nak buat lari cerita. Lepas tu, berhenti dekat RNR, mau turun, bakat lena. Sama macam kita, lena. Tengah malam, semua pakat duduk lena. Nabi habang dah. Okey, lagi sejam, tak calon, tak belah. Okey, sejam ya. Itu pun sunnah Nabi lah maknanya tu. Bila nak berhenti kat RNR ke, nak pergi mana, bagi tahu. Lagi setengah jam nyumbang tangan sini ya. Itu sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi. Beritahu, kalau tidak orang tak tahu. Okey, saya lagi pukul sekian-sekian, kita belah. Jadi ada hak lena, ada yang ni. Okey, khalas. Dalam keadaan lagu tu, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha turun daripada pelantak dia, pergi toilet. Dia tak habaqlah kat orang sebab dia assume saatnya kan jadi apa pun, pergi baliklah, apa masalah dah. Pergi buang air. Habis selesai buang air, patah balik. Masuk dah dalam tempat tadi tu, duduk abah. Alamak. Rantai had mai daripada yang diperbuat daripada mana? Kufah ke mana? Imported lah benda tu. Orang kata rantai tu imported. Tak ada. Tak ada kalut lah. Kalau bahasa hari ni mungkin. Yalah, jenama canggih lah. Kita kata Gucci ke, Louis Vuitton ke apa ke. Khas. Canggih. Lepas tu, patah balik, pergi cari. Yalah, mana nak dapat? Siapa nak bagi? Pergi cari. Tengah cari tu, cukup time. Jom, calon. Dia tak masuk lagi. Dia tak masuk lagi. Semua orang belah. Bila belah, dia duduk datang tu, duduk cari. Balik tempat terselindung. Jadi bila dia duduk cari tu, sana dah bangun, dah belah, duduk cari. Abang. Mau dapat. Keluar. Tak ada. Rombongan Nabi dah. Sebab tu ni, cerita ni sama macam kita tahu. Tuan-tuan ni semua orang baik. Ada waktu kita buat benda baik, tapi yang orang nampak kita buat jahat. Faham tak? Cerita ni untuk kita. Akhir zaman, cerita ni penting untuk kita. Cerita ni penting untuk kita. Kita buat baik, kita nak buat lagu ni. Tahu-tahu result dia, orang viral kan yang jahat. La ilaha illallah. Orang tanya kat kita, Ustaz, pukul berapa? Pukul 3. Saya buat lagu tu. Dia kamera tepi tu. Bila kamera tepi tu, nampak macam dia buat lagu tu. Dia kata, dia ni wajak nampak tak? Yang keluar lagu tu. Kita buat pukul 3. Bukan nak buat mana, nak main ceramah pukul 3. Boleh faham tak? Duduk lagu tu. Ustaz, pukul apa? 3. Mereka tu nampak, dia ni wajak. Tunjuk jari tengah. Nampak? Ni cerita untuk kita hari ni. Ni cerita untuk kita hari ni. Kita pasti akan diuji. Mesti ya. Lepas tu, kena lagu tu, tak ada apa, pergi dah. Balik Siti Aisyah pergi tang tu, dia doa, minta saya ada di kalangan mereka yang teringat kat dia patah balik. Sambil tu Siti Aisyah beritahu, memanglah mereka tak perasan aku tak ada dalam tu, sebab isteri Nabi ketika awal-awal Islam tu semuanya kurus-kurus sebab makannya kurang. Tak ada nak makan daging. Rupanya memang penting juga diet ni. Dia akan habaq makan banyak ke sikit. Penting untuk orang perempuan. Hadis cerita pasal fitnah. Tapi dia nak habaq, kata kami ni mau kurus time tu. Makan tak cukup. Jadi ringan, tak terasa kami ada ke tak ada. Serupa je dia kata. Lagu tu. Kata, tak apa. Yalah, dia tunggu. Lena. Nabi punya style, Nabi sentiasa ada sweeper. Istilah dia sweeper. S-W-E-E-P-R. Sweeper. Sweeper ni dia akan main mengekok kat belakang. Kot bawa unta. Yalah, unta berjalan lagu tu. Kita duduk atas unta, kadang-kadang kita mental lena lagu tu. Unta dah berjalan. Kadang-kadang dia naik batu ke, dia menyengit ke, boom.
jatuh barang yang ikat ke, hak yang tutup lagu tu dia terbuka jatuh lagu tu ke. Jadi sweeper ni lah akan kutip sekali lagi. Dia tak boleh bagi kat geng lain, antara geng yang amanah adalah geng As-Sulami. Sebab tu Sayyidina Safwan As-Sulami, depa keturunan depa ni cerdik, depa pandai malam-malam nak ikut trekking. Yalah tengah malam, lampu suluh mana nak ada, lampu kereta, lampu jalan mana nak ada. Habis macam mana nak tahu kata ni trek yang Nabi yang bawa? Dia kena orang terror. Depa ni yang terror. Jadi Sayyidina Safwan dia jalan belakang, dia sweeper. Jadi bila dia jalan-jalan dia tengok, awak ada bonggol tang sini, tengok ada seorang perempuan. Masa Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha bangun jaga, dia mangkit tu Sayyidina Safwan tak kenal dia lagi, duduk tu perhati dulu siapa dia. Jadi maknanya Siti Aisyah nak abang daripada awal, maknanya Sayyidina Safwan pun tak kenal dia. Wahal dia, kalau istilah kita hari ni apa? First lady. Istilah dia first lady. Isteri presiden. First lady, presiden duduk rumah dia. Dia tahu. Bila tengok dia jaga, duduk lagu tu, duduk kamu. Orang mangkit tengah pada pasir. Orang dah angkat muka duduk lagu tu. Dia dengar, dia kata, aku dengar Sayyidina Safwan kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia kata-kata lagu tu, tak ada lain, dia tak cakap apa, hak tu je. Ni first lady bukan boleh duduk menyembang. Jadi dia isyaratkan unta, dia tarik, dia letak bagi unta tu duduk, dia suruh Siti Aisyah kerabat naik, pegang pun tak. Siti Aisyah terror, dia carkas, dia orang muda, dia kerabat celapak naik atas tu, dah jalan. Tak menyembang sampai ke Madinah. Punya jaga amanah isteri first lady ni, presiden. Jalan, damai balik. Elok sampai Madinah, semua orang pakai duk tengok lagu tu, duk muka cuak lagu tu. Siti Aisyah kata, aku berasa macam awat orang duk tengok, aku pelik. Tengok. Bila balik rumah tengok mak dia dengan ayah dia dua-dua duduk termenung. Sebab dia flight dia delay. Lambat sikit. Bila flight delay, orang lain dah dapat berita macam-macam. Mungkin dah 12 jam. Mungkin dah 24 jam. Delay. Hak Nur dah dapat cerita macam-macam. Jadi bila dia balik itu, dia tengok orang semua pakat tu. Tu dia. Duduk lagu tu. Hak kawan ni duduk berasa wet. Dah rasa macam meremang sangat bulu tengguk. Orang duduk mengata apa ni. Dia duduk heran. Dia tak tahu pada first lady. Bukan dia buat jahat. Dia tak pernah buat jahat ke orang. Itu syarat dia. Syarat dia. Kita pasti akan diuji. Walaupun kita tak jahat. Dia bukan tunggu hang jahat baru dia nak ni. Kan betul. Balik tengok ayah dengan mak dia duduk lagu tu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah, dan juga Sayyidatuna Ummu Ruman. Ummu Ruman radhiyallahu anha wa ardaha. Duduk. Dia so, mak, awak cik duk rasa macam orang duk parti semacam ni. Ni saya duk kata cik, dia tak ada adalah hadis lah pula. Ni cerita saya duk abang. Awak cik duk rasa macam ada orang duk parti. Macam rasa macam tak kena pula, dia kata lagu tu. Apa jawab mak dia? Itu je syok tu. Dia tak kata ya, dia tak kata tak. Dia kata apa? Biasalah Aisyah. Oh, suami hang ada bini ramai. Senang orang nak mengata. Siti Aisyah bukan budak perempuan sembarangan. Dia bukan satu orang perempuan yang memang Allah suruh Nabi menikah hanya semata-mata kerana nak menikah. Allah suruh Nabi menikah dengan Siti Aisyah ni sebab apa? Walhasil hari ni semua cerita rumah tangga dan pengetahuan suami isteri main daripada Siti Aisyah, bukan main daripada orang lain. Cuba kalau Siti Aisyah tak menikah dengan Nabi misalnya, nak dapat daripada siapa? Ummu Salamah ke apa? Mesti semua segan nak cerita. Dia aja yang cerita sebab dia muda. Dia aja yang berani nak abang macam mana Nabi mandi dengan dia. Isteri lain nak cerita macam mana? Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah satu, beliau, ibu kita ini Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, adalah satu orang perempuan yang Nabi menikah dalam keadaan Nabi nampak Siti Aisyah dalam kain, dalam lembaran kain sutera yang dibawa oleh malaikat, tunjuk kat Nabi, ni isteri kamu. Ini bukan jalan
calang-calang orang. Kita nampak dalam lembaran internet ke Instagram ke apa kan. Ni dalam lembaran sutera yang dibawa oleh malaikat. Tunjuk kat Nabi dalam mimpi. Ni isteri hang. Ni isteri kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ni first lady gila-gila ni. Jadi dia balik-balik dia tanya mak dia, mak siapa duk rasa macam orang duk parti semacam? Mak dia kata biasalah Aisyah, suami kamu tu orang yang banyak isteri, senang orang nak buat mulut. Dia dengar lagu tu dia kata apa? Betul lah orang duk kata agak cek, betul lah. Bila kata-kata lagu tu, dia kata, mak awak dia duk katakan saya apa benar yang saya buat yang tak kena. Semua pakat tak jawab. Apa kata Siti Aisyah? Ketika ni orang semua pakat duk kata kat aku macam-macam. Aku perempuan yang sanggup buat lagu ni. Pi mata-mata cari akai macam mana nak duduk dengan Safwan. Tak cukup dengan Rasul. Dia punya perkataan. Apa sambungan dia kata apa dalam tu? Yang paling nampak sombong sekali dalam keadaan ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni memang titik aku betul-betul kalau bahasa kita kata. Ini memang titik aku betul-betul dia kata. Dia tak syok pula no, kalau cerita lurus ya. Dia kalau ada pengajaran bagi terus lah. Mana nak dah ni dah 8.30. Sat ya habis dah. Masa Aisyah pukul apa Sat? Berhenti azan kan? Berhenti azan tak? Berhenti azan 8.30 Aisyah 8.31. Okey 5 minit lagi. Cantik. Sat no, masa berlalu. Sat tu tuan-tuan saya rasa lama. Tuan-tuan duduk dengar sat lah. Saya duduk fikir nak cerita apa ni lama. Betul lah mereka duduk kata kat saya. Jadi mak pasal apa mereka duduk buat saya, apa benar yang saya buat, kata Siti Aisyah. Mak dia diam, Saidina Abu Bakar diam. Lepas tu sebab apa? Rasulullah dah dapat berita dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah dapat berita dah. Kata apa? Ni Aisyah ni duk tunggu peluang ya. Lah ada peluang bertunggu. Nak tengok tak tengok balik dengan Safwan. Berdua aja. Dalam hati Nabi, Safwan ni orang paling aku percaya. Kalau takkan aku letak dia jadi sweeper. Sweeper ni kalau letak orang yang salah, yang duduk belakang sekali, semua barang rombongan dapat kat dia jual. Dia boleh abang kata tak jumpa. Betul? Dia aku kena letak orang yang paling aku percaya. Apa maksud dia? Maksudnya nak abang, kita punya hidup akan sampai tahap kepada orang yang percaya, kita percaya kat dia pun akan uji kita ya. Tengok kita lepas tak lepas. Pasal apa? Sebab Allah nak tengoklah, kata percaya kat dia. Hang percaya tak mana? Itu cerita dia. Akan main mak kita, ayah kita, dia akan main sampai tahap mak kita boleh tanya kita, ni betul ke orang duk kata hang duk baca hadis-hadis tak betul? Kita kata, mak aku pun dengar juga orang duk kata. Dia akan sampai kita nak abang kat mak kita, dak betul apa cik nak baca hadis yang tak betul pula dah. Mak kata, hang pun manusia boleh jadi salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu macam mana kita nak abang? Tinggi sorak tak boleh. Dia mak kita. Nak buat jegi lagu tu tak boleh, dia mak kita. Nak buat marah tak kenal, tak ketahuan, dia pintu syurga kita. Dia akan main. Ni bila jadi lagu tu, Siti Aisyah pi kat mak dia, pi kat ayah dia, duk tanya, berita duk sampai. Benda ni berlangsung selama hampir sebulan, dan sebahagian riwayat kata dekat sebulan lebih. Bila jadi lagu tu, mai satu hari, Siti Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mai jenguk aku saja. Maknanya Nabi, orang kata apa? Tak Allah delay wahyu tu, sebab Nabi kan mesti doa, ya Allah, isteri saya ni betul ke atau fitnah ni betul ke apa, macam mana ni? Wahyu tak mai sebulan. Tuan-tuan bayang dia punya genting dia macam mana punya ujian. Ini orang doa makbul bang. Tuan-tuan kalau kena problem, doa 2 hari tak dapat jawapan lagi, relax tu suruh buat cemakak sangat.
Siapa ni Allah tak dengar langsung ni. Relax lah, Nabi pun sebulan. Bagilah timeline kat kita sebulan. Tu pun kalau kita berdoa sebulan Allah jawab, tu kira standard Nabi-Nabi you. Buat pasal kita ni dalam mayang tak khusyuk. Tadi tanya surah tu imam baca pun dah lupa. Lepas tu nak 2 hari berdoa Tuhan nak jawab. Kemah sangat. Jangan macam tu. Allah akan uji kita, tahu dia memang akan bagi. Sebab banyak alasannya. Kalau dalil yang pertama Allah nak uji kita, mesti nombor 1 Allah akan pasti uji kita. Sebab apa? Sebab itu dia punya jalan cerita dia. Kalau ikut Piramli jawab, Piramli jawab dah kat kita. Ketika Sudin tanya, apa saya sampai nak makan belacan, nak bunuh-bunuh? Dah jalan cerita dia macam tu, nak buat macam mana? Dah jalan cerita kita lagu tu, nak buat macam mana? Mau nama manusia, Allah mesti kena uji. Tu jalan cerita kita. Siapa yang dia tak kenal lagi, dia tunggu akan sampai cerita dia. Mesti. Dia tak kira, aku zikir selawat 1000, tak kenal ni. Hang sabar, dia akan kumpul dulu. Dia bagi kemudian. Sebab jalan cerita memang macam tu. Dah jalan cerita dia nak buat macam tu, nak buat macam mana? Piramli dah ajak dah. Kena itulah jalan cerita dia. So tuan-tuan dengan saya sama, tu jalan cerita dia. Nabi doa tak makbul ke? Jangan. Tu iman kita tu, tauhid kita tu. Dalam bab tauhid kan ada Allah, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat. 3 ni mesti dalam mengaji kitab-kitab kita akidah, bukan tauhid, akidah. 3 ni mesti kena ada. Beriman pada Allah, Rasul, hari kiamat. 3 ni mesti. Tu Rasul takkan doa tak makbul. Power doa Nabi. Tak ada nangkat malaikat mai dah. Tapi dalam keadaan ujian, sebulan pun tak dapat jawapan. Lepas tu kata Siti Aisyah, dalam tempoh sebulan Nabi hanya mai jenguk, bagi salam, tanya khabar dia. Masuk rumah pun dah. La ilaha illallah. Saya tak tahu orang perempuan macam mana. Orang perempuan mesti ada feeling dia, betul ya? Orang lelaki kita tak apa nak faham sangat, betul perasaan dia. Cuba bayang suami tuan-tuan, mai masuk rumah, Assalamualaikum, you okey ke? Okey, baik, kita jumpa nanti balik. Orang tua ni kira orang tua ni ada uji dulu tu. Saja ni cerita aja. Biasa sekali Nabi azan 2 minit azan belum 2 minit 2 minit okey. Biasa sekali ni keluar topik saja cerita sebab orang perempuan. Nabi dekat wafat, Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahi perkuburan Baqi'. Nabi pergi Baqi', Nabi berdoa. Nabi pun berdoa kat kubur. Kita tak bagi, pelik. Alim daripada Rasulullah ni. Dia doa untuk orang dalam kubur, minta barakahnya, selamatnya mereka semua. Bila balik tu Nabi dia tangkap kepala, kita bahasa kita dia tangkap kepala, Nabi sakit kepala. Nabi balik, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Aisyah jawab. Tak dan Nabi nak abang kata sakit kepala. Siti Aisyah abang dulu. Ya Rasulullah, saya rasa kepala saya berdenyut sangat, sakit kepala, kata lagu tu. Nabi jawab, kalau lagu tu Aisyah, kamu sakit kepala, saya pun sama sakit kepala juga. Kita dua-dua sama sakit kepala hari ni. Syok lah. Syok tu azan. Sambung selepas ni insyaAllah. آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية رافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين.
Tajuk hari ini iaitu kita pasti diuji. Jadi mukaddimahnya saya bagi tahu dah dekat tuan-tuan, saya bab ni saya tak mahir. Jadi disebabkan tak mahir, kita baca cerita. Daripada cerita kita ambil pengajaran ataupun hikmahnya. Jadi hikmah yang kita ambil daripada cerita hari ini, ceritanya iaitu hadisul ifki. Hadis tentang fitnah Siti Aisyah. Panjang hadisnya, panjang. Yang saya duk cerita tu semua termasuk dalam hadis riwayat cerita dia. Jadi bila kata lagu tu, pengajaran pertama, kita pasti diuji sebab firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat sebab Allah nak kena tengok, nak kena tahu siapa di kalangan kita yang bagus. Allah nak kena tahu. Dia tak akan boleh tahu sebab kalau tidak semua orang boleh jadi doktor dalam lagu tu. Macam hari ni semua orang bakal jadi ustaz. Kawan ni nak jadi ustaz, kawan ni nak jadi ustaz. Bagilah kami yang ustaz ni jadi ustaz. Ni dah semua orang bakal nak jadi ustaz. Semua kerja bakal nak jadi ustaz. Tak kena. Sebab apa? Sebab tak diuji pun setiap seorang yang jadi ustaz ni. Dia nak tahu uji tak uji, tengok masa buat salah dia jadi lagu mana. Baru kita tahu siapa dia ustaz, siapa dia yang tak, bukan. Sama lah kalau tidak semua orang berasa dia boleh jadi doktor. Pergi try tengok buat ujian, boleh tak dapat jadi doktor? Kalau tak boleh, maknanya betul ujian menentukan orang tu layak tak layak. Betul tak betul? Betul lah, no? Setuju. Jadi dalam hidup ni boleh. Kalau tidak, syurga semua orang masuk. Dia kata, nanti lu. Lepas tu kata, pasal apa? Kalau lagu tu semua orang, pasal apa kalau semua orang tak masuk syurga? Pasal apa Allah buat syurga dengan neraka? Buat syurga sudah lah. Nah, kita kata dah jalan cerita dia macam tu, nak buat macam mana? Bila discuss dengan Allah Ta'ala. Kenapa kalau jawapan lanjut dia, pasal apa Allah buat ada syurga, ada neraka? Barulah hidup ni ada betul tentu dia. Kalau tidak, tak ada syurga neraka pun boleh tukar jantina. Sebab kalau tak ada. Sebab kalau tak ada. Tuan-tuan baca dalam kitab lama kan. Akhir zaman, wa'ayazubillah lah, harap kita tak jumpa lah. Biar semua ni mati awal. Okey. Doa lagu tu okey. Seriau juga kita nak ambil, saya pun seriau juga, tapi kita semua lah, tak apa, kita jadi doa dia jangan jumpa zaman Dajjal, mati awal tak apa. Senang lagu tu. Sebab apa? Dalam kitab, kalau kita baca kitab Turath, tanda-tanda akhir zaman, dia tak boleh Allah ni bahasa orang lama cerita, Tok Wan kita cerita, Allah tak boleh gulung bumi ni. Tak boleh nak gulung, nak bagi hancur kalau atas muka bumi ada orang baik. Tak boleh. Iyalah kan arwah Tuan Guru Nek Aziz beritahu, antara perkara yang mengelakkan balak daripada turun dekat kita, satu, binatang yang mengunyah makanan, binatang meragut rumput. Selagi mereka ada, balak tak turun. Maknanya zaman Nabi Lut, zaman apa semua tu, benda tu semua tak ada. Tunggu timingnya. Yang kedua, OKU. Anak-anak OKU adalah pelindung, perisai daripada balak turun. Yang kedua, ketiga, baby minum susu mak dia. Ketiga, keempat, orang tua. Dalam hadis sebut orang yang bongkok, orang tua. Sebab tu kalau ada orang tua dalam majlis kita, untung tak turun balak. Jadi kalau ada benda tu semua, macam mana Allah nak turun balak? Kalau balak tak turun, macam mana Allah nak gulung semua? Jadi ulama bincang, nak tahu esok lusa tu kiamat, orang baik tak ada atas muka bumi. Nak habaq kata tak ada tu, dalam kitab tulis, yang lelaki ini akan tinjat perempuan ini, sedangkan perempuan ini keluarga dia, lelaki ini akan tinjat perempuan yang kawan dia. Oh, maknanya orang akan berzina gila memang tu kan. Tu. Wih, bukan calang-calang cerita dia. Pasal apa?
Sebab lupa diri. Tu tara ada syurga neraka. Kalau tak ada, hidup ni kita yang punya. Susah. Sebab tu Allah buat ada syurga neraka. Tapi bila dah buat, takkan nak ambil tahu ikut dah. Tak boleh, kena test dulu tengok. Alhamdulillah, tok guru kita yang nama dia daripada kita duk sebut tiap-tiap hari, Tuan Guru Haji Soleh, arwah Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, Ahmad Fahmi Zamzam, arwah Tuan Guru Datuk Harundin, Tuan Guru Nia Aziz, Datuk Ismail Kamus, Pak Cumit, semuanya menggambarkan mereka lulus ujian. Tu tak kira lagi Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki, tak kira lagi tok guru alim yang soleh-soleh yang lain, yang wafat, yang meninggal, Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah Al-Syahid. Tu tak kira tu semua tu menggambarkan mereka lulus ujian. Di dunia lagi mata ni bukan boleh pakai sangat. Tapi mata tak boleh pakai ni pun tengok benda tu dia, ni lepas ni. Ni lepas ni. Lagu tu. Jadi sebab apa? Sebab memang Allah buat kita pasti diuji pasal kita adalah ciptaan Allah. Confirm. Jadi bukan kira syarat dia baik, tak baik, jahat, tak ibadah, semayang sikit, semayang banyak. No. Ada siapa-siapa nak compare dengan Siti Aisyah? Yang lelaki ada nak compare dengan Siti Aisyah? Mana? Walaupun dia perempuan, walaupun ibu kita ni ada haidnya dan sebagainya, ibadahnya jauh lebih banyak daripada kita, jauh lebih alim daripada kita. Yang sembahyang tiap-tiap hari yang tak ada haid ni kita ni. Jangan buat pasal. Jadi yang pertama, Allah mesti menguji kita. Sebab apa? Itu jalan cerita dia. Nombor satu. Jadi no such a thing. Why me? Tak ada. Why me? Tak ada. Allah boleh uji anytime. Saya boleh, tuan-tuan boleh, semua boleh. Yang kedua, Allah uji kita. Allah akan bagi kita. Sebab apa? Kalau ikutkan dalam ayat Al-Quran, Allah cerita kat kita. Saya dah tulis nota lah nak baca, tapi segan dengan tuan-tuan ni. Allah nak bagi tahu jalan nak pergi syurga itu jalan dia. Surah Al-Baqarah tadi, Al-Mulk ayat 2, surah Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah bang jalan dia. Allah kata, hamba ingat senang lah masuk syurga. Allah kata lagu tu, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ayat dia simple ya. Semua orang nak masuk syurga. Allah tanya, contoh macam ni ya. Contoh, maaf. Semua orang nak masuk syurga. Kalau saya habang kata kita masuk neraka, semua orang kata, dia ni kasak ni. Sebab apa? Semua orang nak masuk syurga, betul. Tapi kita semua takut untuk nak mati, sedangkan kita tak boleh masuk syurga selagi kita tak mati. Semua orang mencita-citakan syurga, tapi tak ada siapa mencita-citakan untuk mati, sedangkan mati pintu utama nak masuk ke syurga. Betul tak betul? Semua buat preparation nak masuk syurga, tapi tak ada siapa buat preparation untuk mati, sedangkan mati nombor satu jalan untuk kita nak masuk syurga. Selagi hidup hang takkan boleh masuk syurga punya. Apa? Very simple. Dekat dia dengan kita. Ulama kata, am hasibtum an tadkhulul jannah. Senang kah ingat nak masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu semua tak kena teruk lagi. Masathumul ba'sa, orang dulu kena dengan penyakit lapang, dahaga, gempa bumi, mayang tu, mayang ni, sehingga tahap yaqular rasulu wallazina amanu ma'ahu, sehingga kan Nabi sendiri ketika itu, bukan Nabi, Rasul, dia kata hatta yaqular Rasul, bukan yaqulan Nabi, yaqular Rasul. Sebab apa? Nabi 124,000, daripada kalangan Nabi 124,000, Rasul 313 ya. Daripada 313, 25 Rasul wajib kita tahu. Daripada 25, 5 Rasul ulul azmi. Nabi kita termasuk Rasul ulul azmi.
Bukan jalan-jalan. Waktu Allah kata apa? Hatta yaqul ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ni teruk sangat ni bila Allah nak tolong kita ni. Rasul dengan orang beriman. Tuhan tak tolong kita ni. Sampai tahap macam tu. Tapi Allah jawab, alah, ketahui kamu, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Allah boleh tolong anytime. Anytime boleh tu. Tapi Allah dia ada dia punya counting dia. Tak lewat, tak cepat. Dia ada counting dia. Pam jadi. Bila kena tu kita puas hati. Tu Allah punya. Tu cara dia. Cerita ni. Balik cerita tadi Siti Aisyah, lupa lah cerita saya. Nabi pergi pakai tadi, betul ya? 8.45 sah. Dalam jadual tulis pukul 9 habis, betul ya? No? 9 lah, no? Cukup lah. Tak payahlah mengaji lama sangat. Tajuk pun kita diuji, bukan seronok sangat pun. Ayana nama-nama muslimin muslimat, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Saya cerita apa tadi kat tuan-tuan, saya kata Siti Aisyah ni Nabi mai jenguk. Siti Aisyah kata kena fitnah tu, Nabi mai jenguk aku, kira Assalamualaikum Aisyah, okey kah? Okey. Makan minum okey? Okey. Assalamualaikum. Macam tu ya. Tu saya kata cuba tanya orang perempuan lagu mana bila lelaki duk buat lagu tu. Ni suami, bukan orang biasa. Tak apalah kalau suami cik, kalau suami kita Nabi jenis dapat wahyu, bayang duk main Assalamualaikum, dalam otak dia wahyu duk kata apa kat aku ni, betul tak betul? Orang perempuan kalau suami tak ada wahyu pun fikir macam-macam, betul tak betul? Yes. Ini contoh fikir macam-macam. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni satu manusia luar biasa, ajak kita semua benda. Nabi ketika nak wafat, Nabi pergi kuburan Baqi', Nabi berdoa. Habis Nabi balik, Nabi abang lah kat Siti Aisyah nak mengadu. Itu sunnah Nabi. Kita sakit kepala ke sakit belakang, abang kat isteri kita, tu sunnah Nabi. Yang sakit belakang lah, sunnah Nabi. Mengadu ke isteri itu sunnah Nabi, kerana dia akan membangkitkan rasa kasih sayang, rasa manja. Kata Sayyidina Umar, tidaklah seseorang lelaki itu, kata Sayyidina Umar, menjadi lelaki melainkan di dalam keluarganya dengan isteri dia seperti kanak-kanak, manja, melawak-melawak, boleh lari-lari, kerabat-kerabat yang tu yang ni. Tapi bila depan semua orang, kana rajulan, depan orang lelaki, depan semua orang dia lelaki. Ni baru lelaki, kata Sayyidina Umar. Tu tak rahat tegah tu. Hak kita yang taklah Umar sangat. Salah act lebih sangat. Balik-balik Siti Aisyah sakit pala, nak abang lagu tu. Tak ada abang, baru bagi salam. Assalamualaikum. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, kepala aku sakit lah ni, ngap duk tangkap lagu tu. Nabi kata, lah kalau lagu tu aku pun sama, kita duduk sakit kepala. Nabi kata lagu tu. Lepas tu bila dah duduk pakat ni, biasa kita kata duduk picit-picit duduk saling ni, Nabi tanya Siti Aisyah. Nabi kata apa? Aisyah, cuba kata, bayangkan awak meninggal dunia lebih awal daripada saya, tapi saya yang mandikan awak, saya yang kapankan awak, saya yang semayangkan awak. Nabi kata lagu tu, apa perasaan kamu? Siti Aisyah jawab, ibu kita. Dia kata, dah, Nabi mesti pergi kat isteri lain, sonok-sonok tinggal saya. Tu taruh suami Nabi, takkan Nabi dah cakap bohong. Taruh tu fikir lain ke. Ini pula besok, Assalamualaikum, sihat ke? Sihat, makan okey, alright. Tu dia punya fikir, dia tak salah kira. Fikir tu. Sampai satu masa Nabi panggil sahabat 3-4 orang, kawasan mimbar. Nabi duduk Masjid Nabawi. Nabi panggil 3 orang.
Saya tak ingatlah dua orang nama lagi. Ini sebab asalnya tuan-tuan tengoklah, saya tanda nak baca hadis lain, duduk-duduk keluar lain. Tak ada skrip lah. Yang ada seorang tu Sayyidina Ali. Sayyiduna Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu alaihi salam. Nabi tanya, apa pandangan hampa tentang peristiwa yang jadi kat aku ni? Seorang kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kenal Safwan, takkan Safwan nak makan tuan kat belakang? Dia antara orang yang paling amanah di kalangan kita. Tak tergamak dia buat lagu tu. Nampak member, mesti kena backup member, jangan buat penayar. Kawan-kawan lain takkan penayar dia. Tak ada, dia tak kata pasal dia pun. Seorang yang kata, ya Rasulullah, kita kenal Safwan, dia paling amanah antara kita, takkan dia makan tuan kat belakang? Kami pun tahu kan. Yang kedua, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah adalah orang yang baik. Kata, baik kat Sayyidina Ali. Ni kena ingat, siapa baca hadis ni, jangan kata Sayyidina Ali jahat. Ni orang selalu kata ni. Dia baca tak faham. Sayyidina Ali kata apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang perempuan macam Siti Aisyah ni ramai dekat Madinah. Kalau Rasulullah kata nak lepas, Rasulullah boleh jumpa perempuan lain lagi daripada Aisyah. Boleh faham? Bukan maksudnya dia guna bahasa kita, bukan ayat drama, tuan-tuan jangan silap lagu tu. So kita bila baca hadis ni kita dengar macam ayat drama. Nabi, inggai dah lah. Bukan lagu tu. Ramai lagi perempuan macam dia lah. Boleh pilih yang mana satu. Bukan macam tu. Kita kalau baca, kita mesti berpayungkan dengan pengajian tauhid, pengajian akidah kita. Para sahabat dia pecah di bawah Nabi tadi itu. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Ayat tu kena baca. Dia bukannya boleh payung ikut dan sedap mulut kita ya. Tengok Sayyidina Ali pada suruh pergi kahwin dengan perempuan lain. Kan lagu tu. Tak ada kata macam tu. Kita kena kata Sayyidina Ali dengan kecerdasan dia yang Nabi kata, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya kota ilmu, kata Nabi, dan Ali lah pintunya. Maka siapa nak dapat ilmu masuk melalui pintu dia. Jadi Sayyidina Ali buat apa? Problem solving. Nabi nak perintah negara. Itu maksud dia. Nabi nak perintah negara. Kalau sebulan Nabi runsing pasal seorang perempuan sahaja, ramai lagi perempuan lain boleh ada untuk membantu. Tak apa, yang ni boleh tinggal, ambil yang lain, tak ada masalah. Kalau yang mengganggu pentadbiran Nabi lagi besar, macam mana nak menyampaikan wahyu? Aduh. Sama lah macam ibu-ibu bila bersemang dengan orang lelaki, bila ibu tanya, you punya pandangan macam mana? Orang lelaki akan bagi jalan penyelesaian. Dia akan jawab, dia akan bagi jalan penyelesaian macam ni. Bukannya dia tak dengar apa yang kita cakap. Kita nak dengar suruh dia, oh, tu kah? Kita nak dia lagu tu. Lepas tu, tak ada apa, menyembang. Lelaki bukan macam tu. Sayyidina Ali tunjuk orang lelaki, bila kita cerita, you tahu apa nama kat pejabat tadi, dia buat lagu ni. Ada patut padan. Orang lelaki ni lagu tu, dia suka lagu tu, dia nanti nak cakap dengan bawah. Suami kita akan bagi pandangan, dia tak payah duduk sangat dengan dia, tak payah ambil tahu benda-benda lagu tu, buat susah kepala lah. Bukan suami kita kata, I tak mau dengar you cakap, bukan tu bukan maksud dia. Dia bagi jalan penyelesaian. Ni adalah hadis. Kan ni buku. Pukul 9 lagi 5 minit. Habis ya? Tak ada lagi ni. Itu Siti Aisyah kata, sampai masa Nabi panggil, Nabi tanya, 1, 2, 3. Nabi dengar 3 ni, apa maksudnya? Maksudnya nak abang, bila kita kena uji, Allah sedia jalan penyelesaian kat kita. Apa dia? Nombor 1, jumpa orang tanya. Sebab
Kalau kita tak tanya, ni Nabi tunjuk ke kita, kita akan rasa kita seorang aja yang kena macam tu. Walhal ramai orang lagi dah kena macam tu. Mereka yang dengar pun steady ya, relax. Nabi ada ramai pun buat, faham tak? Steady ya, relax. Hak seorang lagi, kami percaya Nabi ya. Kita dengar lagu tu, betul lah ni keluarga aku. Takkan keluarga aku nak buat, faham tak? Dia akan mencerahkan fikiran kita balik. Tapi nombor satu kena buat apa? Kena reach out, kena jumpa orang. Janganlah kita buat macam Rasulullah. Rasulullah sebulan tak apalah dia Rasulullah. Kita 2-3 hari kena jumpa orang dah. Kalau tidak, gila kita. Jangan buat keputusan sendiri. Dan jangan ambil satu jenis orang. Dia jumpa geng main game dengan dia aja, tak jadi ya. Dia jumpa geng hadu kayu bicycle dengan dia saja, tak jadilah. Dia kena ambil 3 orang jenis. Dia ni orang lain, dia ni orang lain, dia ni orang lain. Tengok, dia ni cakap pasal sahabat, yang ni cakap pasal keluarga, yang ni dia bagi pandangan lain tu sebab pentadbiran. Kita kena ambil 3 orang berbeza. Ni duduk sembang dengan kawan kayu bicycle saja, kawan main futsal saja. Mana boleh dapat jawapan satu je lah. Halih. Tu tarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita kemah lagi daripada Rasulullah, ambil seorang punya pendapat boleh buat keputusan. Oi, tak boleh. Sebab kita pasti akan diuji. Mesti mai. Tuan-tuan dengan saya sama. 2 kali 5. Tuan tahu kan 2 kali 5 tu maksudnya apa? Bukan 2 kali 5, 5 kali 2, bukan tau. 5 tu ada 2 kali. Sama lah 5, 5. Sama. 2 kali 5. Bukan maknanya 2 kali 5 sama dengan 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, nak tanya-tanya tu, yang ni kata Safwan bagus, keluarga Nabi, Aisyah ni nama, Nabi naik mimbar, toih. Masa Nabi naik tu kan semua penuh dah kat bawah sahabat. Sebab dia nak tahu ni dah sebulan dah sana. Tengok Nabi naik. Ni momen dia. Ni momen dia. Mau pakat tunggu. Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi khutbah satu. Nabi kata apa? Aku tahu keluarga aku. Keluarga aku orang yang baik. Nabi abang lagu tu ya. Ada sikit dua lagi Nabi cakap, Nabi turun. Turun tu bila, tu kata member dia akan tahu dah, baik. Ni timing dia. Nabi turun tu, Nabi turun tuju pergi rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah. Semua pakat mengikut kat belakang. Dia nak tahu what is going on. Apa keputusan dia? Ambil Siti Aisyah atau tak ambil Siti Aisyah? Siti Aisyah betul ke salah? Pakat ikut. Nabi masuk rumah, pakat duduk kat luar tu, duduk tunggu. Nabi masuk, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidatuna Ruman pun ada, Siti Aisyah ada, Nabi ada. Nabi masuk, Nabi duduk kat pintu ya. Masuk, duduk tepi pintu. Duduk. Muqaddimah, kalau tuan-tuan baca hadis, kita akan follow cerita dia, kita akan rasa seram. Pasal apa? Nabi mula, Nabi kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anni rasulullah. Angkat syahadah dulu ni Nabi cakap. Amma ba'du pula buh kat belakang. Kalau kita duduk kat luar, pai kita duduk kat belakang. Steady Nabi masuk. Punya nak tunjuk steady tu. So, amma ba'du, Nabi kata. Nabi beralih ke Aisyah, Nabi kata, Aisyah, kalau hang tak buat, ketahuilah bahawa Allah akan bersihkan nama hang. Tapi kalau hang buat, tu kakak mai kenal kat kita, suami cakap lagu tu, ayat awal tu kena dah. Aisyah, kalau hang tak buat, okey, Allah akan bersihkan nama hang. Tapi kalau hang buat, taubat, Allah akan terima taubat. Aisyah dengar merambui yang mata lah. Pasal bukan masalah orang tuduh dia, laki aku tak percaya kat aku. Air mata mengamuk pergi dekat Saidina Abu Bakar. Siti Aisyah pergi kat Saidina Abu Bakar sebab dia sayanglah suami dia. Tapi kalau suami cakap lagu tu macam mana? Dia pergi kat Saidina Abu Bakar. Dalam hadis tu kata, dia kata, ayah, habaq kat Nabi. Lah ni pukul 9 lah. Dah berhenti dah.
Siti Aisyah kata, ayah, habaq kat Nabi aku tak buat. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Aisyah, itu Rasulullah. Hang berani kan nak bercakap? Bukan, bukan imam masjid. Faham tak? Bukan imam masjid. Kalau tu imam mai kat rumah kita, asyhadu an la ilaha illallah. Wahai puan, ni suami puan, saya puan, ni bapa. Kalau puan ada buat salah, taubatlah. Ustaz ingat apa? Bolehlah lawan. Tu imam. Walaupun tak boleh lah sepatutnya kita nak main semayang jemaah dengan dia. Tapi kalau tu imam, bolehlah gagak. Ni Rasulullah. Mau nak tinggi suara. Rasulullah kemah sangat buat lagu tu. Berani cakap. Jangan buat pasal. Tambah pula ni As-Siddiq. Kalau tak mana nak lekat gelaran tu. Dapat gelaran tu lebih awal lagi. Peristiwa Isra Mi'raj. Mana hijrah lagi. Maknanya Allah nak confirmkan, walaupun lepas hijrah ke apa sampai Rasulullah wafat, dia tetap As-Siddiq. Ni cerita ni cemah. Dia kata lagu tu dia pergi kat ayah dia, ayah habaq kat Nabi aku tak buat. Sayyidina Abu Bakar kata, tu Rasulullah buat macam mana? Ayah tak berani kata. Dia pergi pula kat mak dia, mak habaq kat Nabi aku tak buat. Tuan-tuan boleh bayang tak, lah ni tinggal kita seorang, yang tu Allah akan buat kat kita. Dia akan bagi kira kita rasa kita saja. Pasal apa? Pasal dia nak suruh kita pergi kat dia ya. Baru betul. Tu duk bergantung kat orang lagi. Dia nak uji kita sampai kita bergantung kat Allah ya. Nabi tak payah dah. Nabi lahir pun tak ada bapa. Nabi tak ada bapa, tak ada mak, tak ada. Nabi tak ada bergantung. Allah memang train Nabi daripada awal. Allah Ta'ala aja direct. Tapi kita tak lah, kita normal. Kita kena ikut sistem apa semua. Jadi Allah akan uji kita sampai kita rasa macam Tuhan, aku tak ada siapa dah yang percaya kat aku dalam dunia ni. Hang seorang aja ya Allah. Allah nak yang tu. Dia nak yang tu. Baru betul. Baru kunci dia buka. Ni hamba aku. Baru dia hantar jawapan. Baru dia main orang main, kawan ni main. Baru dia main. Dia nak tu lah. Manusia kita ni payah sikit nak berlawan dengan Tuhan yang kerja. Jadi dia kena didik kita, dia ada cara nak train kita. Lepas tu Siti Aisyah pergi kat mak, mak habaq kat Nabi aku tak buat. Hak mak ni pula, Aisyah, ayah hang pun tak berani. Tu Rasulullah, takkan aku nak sudu lebih daripada kuah. Dengar mak dia kata lagu tu, kesat air mata duk riau ni, pusing menghadap Nabi. Terihlah dia bagi kata-kata dia. Dan tak ada siapa. Dia kata apa? Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tahu aku ni di kalangan para sahabat yang muda. Aku masih awal dalam Islam. Hafal Quran pun tak banyak. Siti Aisyah kata, kalau aku kata aku tak buat, hampa still rasa macam aku buat. Dan kalau aku kata aku buat, demi Allah aku tak buat. Cukuplah bagi aku. Aku kata apa yang Nabi Yaqub, isteri pun kemar. Main kata-kata Nabi Yaqub, bukannya macam kita. Nak lawan dengan Nabi ni pun bukan nak berlawan tu, nak habaq, nak concern Nabi tu sampai kena habaq. Cukuplah saya mengatakan seperti Nabi Yaqub kata, inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Cukuplah aku mengadu duka cita aku kepada Allah. Dia bagi ayat lagu tu settle. Kata-kata lagu tu Nabi dengar, Nabi bangkit. Nabi pergi ke pintu tala, kan duduk sebelah pintu kan. Nabi bangkit, Nabi tala main kat pintu nak keluar. Tiba-tiba Nabi berhenti kat pintu. Bila Nabi berhenti, peluh Nabi turun. Wahyu surah An-Nur ayat 18. Nabi beralih tengok Siti Aisyah. Nabi kata kat dia, wahai Aisyah, Nabi senyumlah. Wahai Aisyah, Allah membersihkan kamu dalam firman-Nya. Nabi baca At-Taih. Clear. Aisyah tak buat apa, ada orang yang buat, tapi Nabi tahu siapa.
kita minta maaf kat kita. Tapi kita semua tahulah yang buat tu Abdullah bin Ubay bin Salul, sebab dah cerita dalam cerita ni awal tadi. Nabi kali kat Siti Aisyah, Nabi kata apa? Aisyah, gembiralah, Allah bersihkan kamu dalam Quran. Nabi senyum lagu tu. Siti Aisyah menangis, dia peluk ayah dia peluk mak dia. Masa dia peluk mak dia, Ummu Ruman kata apa? Aisyah, pergi peluk suami kamu tu, Rasulullah tu. Siti Aisyah tengok, tak mau, aku nak Allah saja. Wallahu a'lam. Habis cerita. Hadza wabillahi taufik. Minta ampun, minta maaf ada salah dan silap yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.